tetamu pemilik alam ini, yang mana kita akan kembali bertemu dengan Allah. Bila mana kita dipilih oleh Allah, maka sudah barang pasti kita adalah orang yang baik. Mana-mana manusia yang datang ke rumah Allah ni semua tu dalam keadaan baik. Tapi yang datang ke rumah Allah tu belum tentu baik lagi. Begitu. Kadang-kadang datang nak pergi tandas saja, tak masuk pun rumah Allah. Kadang-kadang datang tu ada tujuan lain, nak curi kasut masjid, nak curi tabung masjid. Tapi kita ni Allah pilih kerana kita ni adalah tetamu Allah, kekasih Allah. Kerana kekasih Allah ni membantu jalan-jalan Allah. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah wa 'izzati wa jalali inni la ahummu bi ahli al-ardi 'azaba fa iza nazartu ila umari buyuti wa ilal muhabbi nafiya wa ilal mustaghfirina bi ashab saraftu zalika anhum. Allah berfirman dalam hadis kursinya, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, pada mulanya aku nak turunkan malapetaka di atas muka bumi ni. Tadi hujan lebat, lebat sangat-sangat. Kita datang daripada Sipampulai tadi, gelap, lebat sangat-sangat. Maka terfikir kita, dalam keadaan panas-panas Allah turunkan hujan. Maka kita teringat satu hadis daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Saqalani. Dia kata apa? Fakama inal ghaisi yuhyijal baladil mayit. Ni sebagaimana hujan turun lebat tu, dia ni menimpa di atas tanah yang mati, dihidupkan tanah-tanah yang mati ni tadi, subur tanah-tanah yang kering ni tadi. Fakaza ulumuddin. Kan, begitu jugalah orang yang menuntut ilmu agama, tuhyiyal qalbul mayit, dia akan menghidupkan hati-hati yang telah mati. Kan orang yang tuntut ilmu tu dia akan hidup hati dia, segar iman dia, clear dia punya masalah. Ni tadi, dia rasa berbelah bagi, nak memakmurkan rumah Allah. Dia tak tahu Allah pilih dia juga. Kadang-kadang datang tengah-tengah malam, dia rindu kat masjid. Itu Allah sayang dia lah tu, nak cerita dia. Kita pun Allah sayang juga. Kan, datang jauh-jauh, tak kira tu. Seronok kita. Ada orang tak ada orang tu lain kira. Kita nak makmurkan rumah Allah, kan, supaya agama ni hidup dalam hati-hati yang telah mati tadi. Mati hati kenapa? Kerana apa hati itu mati? Mati hati itu sebab ditimpa dengan beban-beban masalah, musibah. Kita lupa pada Allah. Yaqulullahu ta'ala intaliqu ila abdi. Allah berfirman kepada hamba, pada malaikat, wahai malaikat, pergi kepada hamba-hambaku, fasubbu alaihi bala asabah, timpakan kat mereka ni apa saja macam bencana, bala. Maka musibah macam-macam kita tengok. Kita musibah lain dengan orang ni, berbeza-beza. Orang ni cepat marah, kita ni kita tengok pun heran. Kita ni sabar. Begitu. Kadang-kadang kita datang masjid dah baik ni, tapi ada lagi yang bermusuh. Kan? Kita lupa pada Allah. Tadi. Fa inni an asma'u sauta, kerana aku nak mendengar suara hamba-hambaku. Maka rayulah pada Allah. Kita ni serba kekurangan, tak ada lebihnya kita, kan. Bila mana orang datang menuntut ilmu tu, satu jalan Allah beri dah. Kerana apa? Jalan menuntut ilmu tu dah ada halang-halang dia. Orang sakit hati, hati mati tu kerana apa? Dihimpit oleh takbur. Kerana takbur, kerana sombong, kerana pangkat. Kadang-kadang manusia tu tinggal iman dia, jual iman dia kerana apa? Kerana tuntut hawa nafsu dia, merajuk dia, tinggal iman. Kan? Tinggal iman, tinggal masjid.
Daripada elok-elok jadi Bilal, tak jadi Bilal. Ni sketsa kan. Sketsa iman manusia dia tak pandai. Iman tetap iman. Kalau kita sakit hati pun itu nafsu. Tu dia. Jangan campur dengan iman. Kalau kita tak dapat pangkat, itu nafsu, dunia. Tu dia kan. Yang dia katakan manfaat bagi dunia, manfaat pada hidupan akhirat. Bangsa akhirat, bangsa dunia. Kita kena tahu. Bangsa dunia ni sikit sangat-sangat. Bangsa akhirat tu manfaat dia banyak. Kalau kita buka Penawar Bagi Hati kan, kalau tuan-tuan baca kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tu, dia tengok manfaat bagi akhirat tu banyak sangat-sangat. Tangan, kaki, mulut, perut, faraj. Bangsa dunia sikit sangat-sangat. Tu dia. Kita tak perlu pening-pening kepala. Kalau kita faham, maka orang yang faham saja, dia boleh mengatur dia punya kehidupan, boleh mengatur dia punya iman, boleh mengatur dia punya strategi. Yang kata dunia-dunia ni bimbang kita cakap pun boleh lah, kerana kita susah juga kan. Maka faiza nadartu illa ummari buyuti, maka aku melihat hamba-hambaku dipenuhi rumah-rumahku, wa ilal muhtahabbina fiha, mereka dalamnya berkasih sayang, wa ilal mustaghfirina bi ashar, mereka dalamnya doa untuk memohon keampunan kepada aku. Subhanallah. Rupa-rupanya ahli masjid ni dia berkasih sayang. Tu dia. Kasih sayang ni orang lumpuh boleh bangun. Dia gitu. Kasih sayang ni. Orang yang cacat boleh hidup. Kan? Kuat hidup dia. Ni kasih sayang hebat. Kasih sayang ni kadang-kadang dengan lisan, kadang-kadang touching. Touching ni lebih hebat lagi. Nabi suka menggunakan kaedah touching. Kita pun kadang-kadang lebih suka. Kalau cakap saja, mai sembahyang, kenapa tak sembahyang? Cakap saja lain. Tapi kalau seorang ayah pergi pada seorang anak, dia touching dia, oh hebat dia. Hidup dia punya sel-sel tu. Touching lebih hebat. Tak cakap tak apa, tepuk-tepuk saja dah touching. Tu dia. Terasa rohani tu kuat. Dia gitu. Tapi kita cakap saja dah. Susah nak buat ni. Ni cerita dia. Kita cerita supaya iman kita subur, hati kita subur. Cerita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallimu al-musannifu al-mu'arrifu rahimallahu ta'ala fi kitabin al-aqidati salafiyah al-imamu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, syarah fi kitab Risai bagi sekal muqallaf al-alim al-alamah fadilat Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Innasa Al-Mandili. Saya ulangi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terdahulu kita telah bagi pengenalan mengenai kitab Perisai bagi sekalian mukallaf, sampai kepada simpulan iman. Simpulan iman ni iaitulah bila mana nak menyimpul iman tu untuk jadi kuat, mestilah diikat di hati. Kalau zahir tu kita ikat dengan syariat. Tu dia iman ni. Maka guru kita bagi tahu, mengikat iman ni seumpama mengikat tali kasut. Kalau ikat sekali ni tadi tak kuatnya. Kita nak main bola, mana mungkin kita ikat satu kali je. Kalau berlari dah tungkai dah kasut ni tali ni tadi. Maka iman yang diikat ni kita kena ikat sekuat-kuatnya. Bayangkan kalau ikat 10 kali kasut ni tadi, kalau kita guling pun tak terungkai tali ni tadi. Begitulah iman, begitulah akidah ni tadi. Bahayanya yang dikatakan perisai ni tadi tertahan, tertegah daripada mudarat, iaitu mudaratnya akidah ni tadi. Kita nak jaga akidah. Akidah ni senang sangat rosak tanpa kita sedar. Kan di luar sana banyak
akidah-akidah, kan, kepercayaan yang mana boleh menggoyang kita punya kedudukan akidah ni tadi. Daripada yakin kita tak yakin. Kadang-kadang ada orang mengubah akidah dia, mana boleh. Kalau dari sudut fiqh boleh. Dia katakan jahil mukhallil ni tadi, kan, dia ada pegangan, dia ada i'tiqad, ada pegangan, tapi dia tidak ada dalil. Ini jahil mukhallil. Jahil mukhallil ni akidah ni tidak boleh diubah-ubah. Daripada akidah ahli sunnah ditukar akidah jabariyah, tak boleh. Tapi kalau sudut fiqh boleh. Ditukar daripada mazhab Syafi'i pergi mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, dia gitu. Itu boleh. Akidah langsung tak boleh tukar. Tukar sikit je habis. Hancur, rosak, binasa iman. Habis semua amalan tak diterima oleh Allah. Jangan cuba-cuba tukar. Sikit tak boleh. Kita kena kuatkan jazmu, putus. Putus tu tidak seperti putus tali, boleh sambung. Ni tadi. Putus jazam. Beza tak? Atas mazhab salaf, berlakunya mazhab salaf ni 300 tahun selepas kewafatan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini sahabat-sahabat umat-umat dia menjalankan satu amalan sunat puasa. Subhanallah. Nabi kata as-saumu junnah. Puasa tu benteng. Benteng daripada apa? Untuk mendidik nafsu ni tadi. Jangan takbur, jangan sombong. Manis muka. Ni tadi. Jumpa orang boleh senyum. Kita pelan tua pelan tak boleh senyum. Nak cerita dia. Susah nak senyum. Kan? Allah dah lantik kita menjadi AJK masjid tu, itu ahli syurga. Nak cerita dia. Ni. Ini orang marah ni kalau cakap ni. Cakap macam ni pun marah, kan? Kita pun kan, kita nak bagi tahu bukan masjid ni lah, bukan masjid ini. Ini situasi manusia. Bila mana Allah telah pilih kamu menjadi baik, maka baikkanlah akhlak kamu. Kerana apa? Itu adalah jalan-jalan takwa. Kita sering dengar satu hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Ni tadi. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kan? Turutilah kejahatan dengan kebaikan. Berperangailah dengan manusia dengan perangai yang baik. Nampak? Ini jalan takwa. Makam orang takwa, makam orang saleh. Ni makam orang saleh, ni makam orang takwa. Kata Ibrahim Ibn Adham kata apa? Makam orang saleh, makam orang takwa. Yang pertama apa? Tutup pintu-pintu kenikmatan, buka pintu-pintu kepayahan. Ni nikmat kan kalau kita tinggal masjid tadi lepas maghrib tadi, tengok televisyen. Nak tengok siapa berucap, menteri dah tukar, kan? Nak tengok siapa berucap, kan nikmat ni tadi. Nak tengok Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia ni orang yang warak, pernah jadi guru kita juga di ilmi dulu, kan? Masya Allah, 2 jam dia pun ceramah. 2 jam ceramah duduk depan kita tak terasa. Hebat dia. Hebat dia. Maka makam orang takwa ni tadi, tutup pintu nikmat, buka pintu-pintu apa dia? Kepayahan. Kan payah nak dengar nasihat ni. Tadi. Kan payah nak baca Quran. Kan payah nak solat sunat. Di masjid saja boleh kita solat sunat. Kalau di rumah, sorry lah, kita bersama. Nak ceritanya. Kerana itulah kekuatan kita bina di masjid. Untung kita menjadi ahli masjid. Kalau di rumah, subhanallah, kadang-kadang serban tak pakai. Kan? Nak cerita dia. Janganlah kita meraih, mengejar sangat nikmat dunia ni, kata Ibrahim Adham. Kerana nikmat dunia ni sementara saja. Maka nikmat kepayahan ni di dunia telah dirasai oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadis ni tadi diriwayat oleh siapa? Abu Zar Al-Ghifari. Ni sahabat Nabi yang soleh ni. Abu Zar ni adalah merupakan 4 orang yang pertama masuk Islam.
Ni. Nama dia bukan Abu Zar. Nama dia Junub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Hiram bin Ghifar bin Milal bin Malil bin Domrah bin Bakar. Kemudian diikuti lepas bin Bakar ni Abdul Manaf bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Anan. Siapa dia ni? Nampak? Jalur dia sambung kepada jalur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusa bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin nampak? Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Anan. Tu dia. Ini seorang yang alim, seorang yang masyhur, dikenal di kalangan sahabat-sahabatnya. Di antara 4 orang masuk Islam selepas Nabi, Abu Bakar, Bilal, akulah. Kata Junub bin Junadah tadi, Abu Zar tadi. Subhanallah. Dia ni nak bagi tahu pasal ittaqillah nanti, orang yang bertakwa ni tadi. Hadis ni dia ada tuntutan 3 hukum. Yang pertama hak Allah. Nampak? Yang kedua ni tadi hak mukallaf ni tadi. Yang ketiga ni hak hamba. Ini hadis tadi. Hak Allah ni iaitulah takwa tadi. Hendaklah kamu bertakwa. Allah tuntut pada orang-orang yang bertakwa. Maka pengertian takwa hari itu kita dah bagi tahu. Takwa ni mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Takrif takwa pertama ni tak boleh kita nak buat. Guru kita bagi tahu, Profesor Dr. Muhammad Taib bin Musa, dia kata apa? Kalau yang pertama ni Syekh, dia kata tak boleh nak buat. Dia kata tak boleh kita nak buat. Allah suruh apa? Suruh mengerjakan apa yang diperintah. Berat tu dia tu. Berat tu. Berat sangat-sangat. Allah perintah apa? Bukan solat saja. Bukan yang 5 rukun, 6 rukun tu. Yang lain tu Allah suruh kita maafkan orang, kita buat baik dengan orang. Ini semua Allah suruh. Nampak? Ajak orang masuk Islam. Dia ni. Hormat jiran. Berat sangat-sangat. Orang kalau buat sakit hati kat kita, kita balas. Balas kita. Tambah-tambah kita ada pengaruh pangkat tinggi. Melenting kita. Puasa sunat pun lupa. Nak ceritanya. Hebat ni. Kemudian Allah suruh apa? Tinggalkan apa yang disuruh, dilarang. Allah apa yang larang? Kata orang. Sakit hati orang. Mana boleh tinggal? Kita suka sakit hati orang. Kan? Kita sifat kita memberontak, nak menunjuk-nunjuk. Ni Allah tak suruh tu. Riak, takabur, Allah tak suruh. Maka takrif yang kedua kata guru kita, daripada Syekh Latif gurunya tadi di Mekah, dia kata apa? Takrif yang kedua ni mengerjakan yang wajib. Ni boleh. Ringan sikit. Tak terbeban tadi. Yang kedua meninggalkan yang haram. Boleh lah. Kan? Semua ni kita solat 5 waktu, 5 rukun kita kerjakan. Haji pun kita dah pergi, puasa. Kita tak minum arak, tak berzina. Ni boleh sangat-sangat. Jadilah kita yang lemah ni tadi, kan? Kita kadang-kadang lupa, kan? Yang dikatakan takwa ni tadi, jalan orang takwa ni. Orang takwa ni jalan ni dia sentiasa berhati-hati. Seumpama dia berjalan di atas duri-duri. Ni tadi berjengkit-jengkit lah dia kalau atas duri ni tadi. Suka sangat-sangat, kan? Dia nak menjaga kan hubungan dia dengan Allah dan manusia ni tadi. Nabi telah mengalami kepayahan untuk membawa risalah Islam ini, sehingga kan Nabi tidak melihat akan kebesarannya. Nampak? Orang yang kenal Allah, dia lupa dia ada kelebihan. Nabi boleh saja kalau dia nak pergi ke Taif, kan, doa kepada Allah hantar Buraq, boleh saja. Tapi kenapa Nabi pilih berjalan kaki dengan Zaid bin Harisah? Kenapa?
Kenapa ini berlaku? Kerana Nabi telah mengenal dia sebagai pesuruh Allah. Subhanallah. Pada awalnya wahyu pertama di Gua Hira, tengok Nabi tak tahu siapa datang. Kan dia tak kenal. Sehingga kan berkali-kali kata Ibn Abbas, Nabi nak terjun daripada bukit, Jibril datang, "Wahai Muhammad, kamu pesuruh Allah, aku Jibril, tunjuk wajah Jibril begini-begini." Berkali-kali sampailah yakin Nabi itu menjadi pesuruh Allah. Start pada tu dia berani. Allah perintahkan dia untuk menyebarkan agama ni secara terang-terang. Ni dia. Dia sebarkan. Sebar bukannya tengok orang, dia sebar sungguh-sungguh. Jumpa kaum dia semua ni, dia kata tinggalkan ni semua sesat. Masa tu kaum dia kan, kaum Quraisy, penduduk di Mekah tu menjadi kelang kabut. Seumpama ada halilintar yang memanah telinga-telinga mereka, hati-hati mereka, marah sangat-sangat. Kan, selama ni Nabi tak cakap apa. Kita pun ada kawan macam tu, baik sangat, 10 tahun 15 tahun kawan dengan kita, tak pernah tegur kita. Bacaan Fatihah kita pun tak pernah tegur dia. Kan, satu ketika dia tegur, "Syekh, lama dah anak nak cakap." Kan, Fatihah hantar tu tak betul tu. Agak-agak macam mana? Melenting lah. Kan, melenting kita. Begitulah yang berlaku dengan penduduk Mekah ketika tu. Tiba-tiba Nabi suruh tinggal ajaran ni, ajaran sesat. Kan, marah dia pun. Hanya senyum, mereka tak boleh nak buat apa-apa. Kerana apa? Nabi punya akhlak tu telah terpahat dalam hati dan fikiran mereka. Kerana orang yang bercakap ni bukan calang-calang. Dia tak pernah buat sihir, dia tak pernah menyakiti orang-orang di Mekah. Dia adalah orang yang amanah. Dia cerita. Sampai orang-orang Mekah, musyrikin kita tu tak boleh cakap apa. Kenapa Muhammad cakap macam ni? Nak cerita gitu. Kan? Begitulah kepayahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ambil iktibar, bagaimana perjalanan Nabi ni. Bukan saja Nabi, sehingga sahabat-sahabat dia tidak kenal akan erti pangkat-pangkat ini. Sehingga kan Bilal ketika mana diseksa, dia tak panggil Nabi. Kalau kita panggil sahabat, kan, kalau ada lah menteri, sahabat kita, ketua polis ke, panggil nak hello. Tapi Bilal, mulut dia kata Allah ahadun ahadun. Nampak hebatnya? Sebab hati sahabat-sahabat dah kenal akan Allah. Begitu juga berlaku pada Rasul Nabi Ibrahim, Siti Maryam, kan. Bagaimana kita bila mana kenal Allah tu, maka Allah lah semata-mata tempat kita bergantung. Hebatnya. Selain daripada ikhtiar dan usaha, kan, ikhtiar dan usaha, maka takdir tu kita tidak boleh suluh-suluh siasat-siasat. Yang boleh kita suluh dan siasat tenung-tenung ikhtiar kita. Kenapa aku jadi penuntut ilmu ni tak faham-faham? Gitu. Nak siasat, usaha tu boleh, kan, siasat boleh. Tapi takdir tak faham tu tak boleh nak siasat. Kenapa tak faham? Ada benda, rupanya aku tak tulis. Mana aku nak ingat? Dia itulah, kan. Mana aku nak ingat? Dia itu boleh siasat. Kenapa anak aku ni gagal? Begini, anak aku dah usaha-usaha. Aku tak doa selaku ayah dan ibu ni tadi, tak beri galakan kepada dia, aku condemn je dia. Dia tadi, kan. Maka makom yang kedua, kata Ibrahim ibnu Adham, kata apa? Tutup pintu-pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Ketika mana Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, apa kata dia? Dikumpulkan sahabat-sahabat dia, kan. Dia kata apa? Sekarang ni aku menjadi khalifah di kalangan kamu. Kalau ada yang tak betul, betulkan aku, dia kata. Sahabat ada seorang tu dia bangun. Wahai Umar, kalau kamu tak betul, aku akan betulkan kamu dengan pedang. Hebat. Dengan pedang. Kalau kita menjadi pemimpin ketika ni, ada orang bangun nak betul kita dengan pedang, aim muka tu betul-betul. Kan.
Cari dia tu. Dia tu kampung mana, siapa dia tu. Umar tidak begitu. Siapa yang macam tu? Ni, yang dikatakan kemuliaan. Kan khalifah tu mulia, kan? Sampaikan jawatan khalifah tu mulianya tidak masuk dalam hati Umar. Subhanallah. Kita jangan, kan? Dia bagi pangkat. Kalau kata polis korporal, kan? Kan? Tu pun dah besar lah. Oh, hebat dah rasa. Kan? Pangkat tu masuk dalam hati. Subhanallah. Mana mungkin ibadat kita nak diterima oleh Allah? Kan, hari-hari kita datang ke rumah Allah, membesarkan Allah, takzimkan Allah, kan? Kemudian dalam mana kita nak takbir kepada Allah, tiba-tiba dalam hati kita ada yang menyebabkan iman kita seronok. Bukan kerana iman kita kepada Allah, iman kepada pangkat, iman kepada harta. Kita teringat rumah baru beli, kita teringat motorkar baru beli, kita teringat baju jubah baru beli. Subhanallah. Semua ni tidak mendapatkan pertolongan untuk ibadat kita diterima. Kan? Hari itu kita dah beritahu, kan? Kalau tuan-tuan ingatlah, yang pertama, dia berasa kuat, dia berasa cantik, dia ada pengaruh, dia ada harta, dia ada kroni, pangkat. Kemudian yang keenam, dia berasa dia ada ilmu. Yang ketujuh ni, dia berasa dia banyak amal. Semua tu kalau kita ke mana kamu beribadat kepada Allah, ada unsur-unsur tu, ibadat kamu tidak menembusi langit pertama. Tu dia. Suka tuan-tuan? Tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Biarlah kita berasa hina di atas jalan agama ini. Kan susah kita nak beritahu akan kebenaran, kan? Nak manggil hati-hati seluruh masyarakat ni untuk makmurkan rumah Allah. Kan macam-macam cara kita buat. Kan? AJK macam-macam cara. Kalau di KL, dia buat setiap kali lepas kuliah subuh hari Sabtu Ahad, ada satu masjid tu, dia buat apa? Kambing bakar. Ni masjid ni boleh buat ni, trust. Kan, cuba tengok, kan, Sabtu Ahad kambing bakar. Satu orang kata perubahan, tak? Satu perubahan turun. Turun. Kan, sebab apa? Ada kekuatan di situ. Yalah, tak apa di situ. Boleh, kan? Kalau di Sabak Berenam tu, saya kuliah di sana. Sekarang ni dia buat program sebulan jemaah untuk di masjid. Kalau siapa yang datang awal tu penuh sebulan, dia bagi basikal, hadiah basikal. Senang buatlah. Ini hari yang ke-10. Kan? Hari yang ke-10. Semua CCTV hidup, kan? Tu catat. Tapi bukan orang tua, budak-budak. Kan? Dia nak remaja-remaja ni, dia nak tarik supaya menjadi, orang kata, rakan masjid. Tak apalah, buat. Dia hadiah basikal. Basikal tu race tu. Kan? Bukan basikal ajak tu, basikal race tu. Kan? Mountain bike tu. Okey lah, kan? Ramai budak-budak, kan? Umur 15, 18, penuh. Subuh pun penuh. Bila duduk tepi dia, sembang pasal basikal dia. Sembang basikal dia. Kita pun ada boleh, kan? Kita sedekah orang makan lagi baik, kan? Bagi kambing bakar, tengok, kan? Cuba. Mana tahu, kan? Masjid kita lagi meriah, kan? Lagi ada sentuhan rasa hati ni menjadi kuat. Kita tak tahu. Hidayah tu milik Allah. Ni yang tuan-tuan duduk di depan ni, hidayah juga. Hidayah ar-rasyad. Ni dia kata ar-rasyad, hadiah. Kerana apa? Kerana menuntut ilmu, kan? Belajar. Ada satu hidayah yang pertama, hidayah al-qasirah. Kita tak pernah dengar. Pernah dengar? Hidayah al-qasirah. Hidayah al-qasirah ni Allah beri ketika mana? Lahir bayi. Ada satu hidayah pada juga satu ketika mana kita sesak. Tu dia. Kita tengok penyu. Penyu ni telur jauh. Korek pun dalam 1 meter lebih dalam. Kemudian dia keluar daripada perut bumi tu, pasir tu. Semua anak penyu ni dia tak pergi kedai runcit. Dia semua ngala ke mana? Air, ke laut. Ini hidayah qasirah. Allah beri dah. Tidak ada seekor penyu pun
Yang pergi ke daratan tak ada. Nak pergi shopping pun tak ada. Semua pergi ke laut. Begitu jugalah budak lahir-lahir menangis. Ni hidayah. Hidayah tangisan ni dapat dimengertikan oleh semua orang dengar. Tak perlu belajar, tak perlu nak menuntut ilmu. Kenapa bayi menangis? Tak ada, tak payah. Semua hidayah ni orang faham. Faham apa? Bayi menangis tu nak susu. Bayi yang menangis tu terus ke susu ibu, dia diam. Nampak hebatnya Allah. Kita pun ada hidayah ni. Time cuti-cuti sekolah, kita pergilah, dijemput oleh kawan lama tak jumpa ni, anak dia nak kahwin di Perlis. Kan? Kita pergilah. Tak pernah pergi rumah. Tak apa, sekarang ni kan hebat dia punya kecanggihan. Handphone ni tadi, dia ada Google Maps. Kan? Tapi kalau pergi Perlis tu sampai kat Changlun, dekat ladang tebu, tak apa nama dia? Cuping. Cuping. Cuping sana tu lain dah tak ada lah. Maka Google Map pun tak boleh lah nak reki. Tapi masa tu kita pernah apa? Tak apalah, ikut rasa. Ni dia. Itu hidayah gosirah Allah bagi. Ikut rasa kita pun tak apa, abang ni ikut rasa, biasa sampai. Dia pun bawa kereta pergi. Sampai ke rumah kenduri tu. Sampai. Tengok isteri sebelah kata apa? Oh, abang pandai tengok orang lah. Kan? Suami kata apa? Abang ni kuat dia punya khasyaf. Khasyaf pula dia. Sedangkan itu hidayah. Allah bagi hidayah. Kerana apa? Kita ni kuat dengan Allah. Ni tadi. Insting kita kuat tu. Walaupun tak pernah sampai, tapi ada tu, roh tu. Tu kuat mengatakan ini betul, ini betul. Kadang-kadang di KL pun berlaku gitu. Oh, ni betul, jalan ni betul ni, betul ni. Itu hidayah. Semua Allah bagi hidayah. Kerana inilah kita nak betulkan i'tiqad kita tu. Jangan kita angkat diri kita. Jangan kita angkat diri kita. Oh, aku khasyah. Khasyah di mana? Bangun malam pun susah. Kan? Nak tahajud pun susah. Kan? Pilih-pilih hari pula. Pilih-pilih waktu. Bangun pukul 3 kita ke apa? Lambat lagi. Nantilah pukul 5. Nak cerita tu. Kan? Macam mana nak dapat khasyah? Kan? Kita nak duduk tinggi saja. Kita nak jaga kita punya akidah tu supaya jangan lambung sangat. Kerana amalan kita sikit sangat. Kita lah yang bercakap ni nak cerita. Kita ni nak buka Quran pun susah. Nak baca Quran pun susah. Hafal dah berjuzuk-juzuk, tapi nak ulang balik tu pun susah. Subhanallah. Banyak ni dosa kita, kan? Maka yang ketiga iaitu tutup pintu tidur. Buka pintu jaga. Kita ni banyak tidur. Kata Ibrahim Ibn Adham, di traffic light pun kita tidur. Kan? Tunggu traffic light hijau tu pun tidur. Mari masjid pun tidur. Banyak tidur kita ni. Sampai di rumah pun tidur. Kan? Tidur macam bangun subuh tidur. Nak makan tadi pun tidur lagi. Nak tunggu buka puasa terlena lagi kita ni. Banyak tidur. Maka bukalah pintu jaga ni tadi. InsyaAllah tu Ustaz, kita pun tidur sekarang. InsyaAllah. Ya. Tak apalah. Kita berhenti pada yang keempat tadi, 3. Ya, 3. InsyaAllah kita sambung di lain waktu. Kita sudah ini tasbih kifarah wa salawat as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.